بسائر الأسامي مرتبا لله بأوان تتقيما حاشم الأمان وكل بذل ربي لتطعم أنت بكثير ولكريم أمر مجيب الرحمن جميعا يا رحيم الرحمن الحمد لله على تهاني وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي وجميع علمي وصحبه بأكرم على النبي الهاشمي وعلي وصحبه أكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Naam, sudah. Iyalah dia kata sungguh pun kata tidak boleh diberikan duit zakat tu melainkan kepada hurrin muslimin yang penuh kemerdekaannya dan orang Islam. Artinya tak boleh bagi kepada hamba melainkan hamba mukatab. Sekalipun hamba tu muba'ah pun tidak boleh. Walaupun pada ketika mana dia wak hijau untuk diri dia sendiri. Tetaplah tidak boleh kerana tidak kamilul hurriyah, tidak sempurna kemerdekaan. Begitu juga pada orang kafir, fala yudfa'u minaz zakati likafirin bil ijma'il ulama'i, maka tidak boleh diberikan daripada harta zakat sedikit pun kepada orang yang kafir dengan ijma' sepakatan sekalian ulama. Na'am, sungguh pun kata begitu, ya yajuzu haruh istijaru, memberi upah kafirin bagi orang kafir wa abdin dan hamba. Tu upah apa orang kafir hamba tu? Kayalin seumpama seumpama orang panggil membawa ke orang panggil barang harta zakat tadi tu. Tu dia kena tukar bawa. Kita kata kita upah dia lah mun tolong bawa nak pergi bagi ke asnah ni. Itu. Atau hamba tu tukar bawa. Au hamilin ataupun menanggung, ambil upah tu. Orang kafir tu hamba tu menanggung ke orang panggil barang-barang zakat tadi. Harta-harta zakat tadi. Au hafizin ataupun istijar kafir dengan hamba tadi tu untuk jaga ke orang panggil harta zakat tadi tu. Tu au nahwihim, atau seumpama apa, seumpama itulah. Tu seumpama demikian itu
Seumpama kita beri upah pada orang kafir, hamba tadi itu untuk agih ke ataupun untuk bawa, untuk tanggung, untuk jaga. Tapi istijar tadi itu. Nah, bagi upah tu harta daripada siapa? Min sahmil amili, daripada bahagian amil. Tu daripada bahagian amil ya, amil boleh lah. Nak amil tu boleh lah ambil zakat. Koda bahagia dia. Tu termasuk daripada mustahik lah juga. Karena Allah Ta'ala firman kan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Jadi boleh ambil daripada bahagia amil. Tu karena amil tu bila dia dapat orang panggil zakat, maka dia tu milik mutlak lah, tanpa qaid lagi. Maka bolehlah dia nak bagi upah pada orang kafir atau hamba untuk juru pikul, juru angkut, juru jaga harta zakat tersebut. Kenapakah yajuz? Ilat pada kata yajuz, haruh diberi ke orang panggil upah tu daripada bahagian amil kepada hamba atau orang kafir, tukar akut, tukar pikul, tukar jaga. Li'annahu, kerana bahawasanya kerana bahawasanya bagi upah tadi tu. Li'annahu, kerana bahawasanya ataupun li'anna sahmal amil tadi. Kerana bahawasanya bahagian daripada amil yang diberi upah tu ujratun, ialah upah. La zakat tu bukan zakat dah. Kerana amil tu dia milik, sempurna milik dia. Bahagian amil tu sempurna milik lagi akal. Lagi akal yang nyata. Yang nyata ada tahu nanti tengok. Kalau tak menyata pun kita menyata. Pada muka surat kitab Buyah tu muka surat 72. Kita tengok nanti. Muka surat 72. Maka bila dah orang panggil bahagia amil tu milik bagi amil, maka ikut amil lah. Nak bagi siapa sebagai upah, bukan sebagai zakat. Tu dia kata, mung, sikape, acang, tolong aku ni. Aku upah kamu. Duit dari mana? Duit bahagia zakat aku ada dah. Maka kalau gitu bukan dia duk beri zakat kepada orang kafir, bukan. Karena tu dia kata haruh, yajuz. Li'annahu ujratun, karena bahawasanya bahagia amil tadi itu sebagai upah. La zakatun, bukan zakat. Bi khilafi, hal keadaan menyalahilah masalahnya nahwi sa'i. Pada seumpama sa'i. Bi khilafi nahwi sa'i. Hal keadaan menyalahilah masalah seumpama sa'i. Sa'i ni orang panggil orang yang menentukan nilai zakat. Dia orang panggil hak menentu nilai zakat tu. Tak boleh untuk orang kafir, tak boleh. Ni bikhilaf, ini menyalahi orang panggil pada masalah kafir amdi tadi. Wa in kana ma ya'khudhuhu ujratan aidan. Wa in kana ni ghayah. Wa in kana, dan jika adalah sekalipun ma barang ya'khudhuhu yang diambillah oleh sa'i tadi tu, akan dia ma tu ujratan sebagai upah aidan juga. Apa? Tak boleh orang panggil daripada orang kafir, orang hamba. Li'annahu, karena bahawasanya apa tak boleh ni ilat pada kata bihilafi. Li'annahu, karena bahawasanya orang kafir ambil tadi tu la amanatalah. La amanatalahu, tidak ada amanah lah baginya, bagi kafir dan hamba dia. Jadi untuk kerja penentu nilai zakat tu tak boleh lah kita nak ambil kepada orang kafir, orang hamba. Tu sebagai upah, kena cari orang Islam jugalah. Orang boleh orang panggil menentukan nilai zakat tu. Walaupun upah sama upah, tapi tetap juga orang kena orang Islam. Dan kena merdeka. Tak boleh orang panggil kafir atau hamba.
karena tidak ada amanah baginya. Habis itu. Baik. Qala al-musannifu muttasifin bi sifati ahad macam mana tu? Muttasifin bi sifati ahdil asnafi. Itu dah. Muttasifin bi sifati ahadil asnafi. Lagi pula ay wala yajuzu, tidak haruslah an yusrafa zakatu, bahawa diberikan zakat tersebut. Zakat harta ke zakat badan ke tak kira. Illa melainkan ila hurrin, kepada orang yang merdeka, yang sempurna merdeka. Melainkan kepada hamba mukatak tu tak apa, kerana orang panggil syarak tu ghirah untuk seorang itu dapat tebuh merdeka. Muslimin dan orang Islam. Lagi pula muttasifin bi sifati ahadil asnafi. Itu bersepakai dengan satu sifat salah satu daripada segala asna-asna. Ai anwa'i, itu daripada segala bagai-bagai asna as-samaniyati yang 8. Tu. Selain daripada dia tu mesti Islam, mesti sempurna merdeka. Kita orang panggil seorang tu Datuk Tan Sri tu, dia Islam, merdeka. Lepas tu ada tak bersifat dengan 8 sifat, salah satu daripada 8 sifat ni tak boleh ke? Namun dia baca sekerat, kata merdeka Pak Islam, saya boleh ke Tan Sri? Dia juga tahu tak boleh itu. Mesti orang panggil muttasifin bi sifati ahadil asnafi ay anwa'il samaniyati. Mesti bersifat pula dengan salah satu daripada bagai-bagai sifat, daripada bagai-bagai asnah, ini bagai-bagai kelompok asnah yang 8. Mana orang panggil asnah as-samaniyah ni? Allazi, yang bermula mereka itu asnah as-samaniyah ni, zakarahumullahu ta'ala, telah menyebutlah akan mereka itu oleh Allah Ta'ala fi qawlihi, di dalam firman-Nya, firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Habis situ. Tu nyata tu, jelas sebut apa belaka tu. Innamas sadaqatu, hanya segala zakat-zakat itu lil fuqara, milik bagi orang kafir, milik bagi orang kafir pula dah. Milik bagi orang fakir. Wal masakin, dan orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan mereka yang muallah, dilembutkan hati-hati mereka itu. Ini orang muallah masuk Islam itulah. Muallah tu kita bercara dah, itu ada berapa jenis. Wa fir riqa, dan hamba mukatak, wal gharimin, orang yang berhutang dengan syarat-syarat dia lah. Wa fi sabilillah, mujahid yang berjual di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang musafir. Itu. Cuba kita tengok muka surat. Muka surat tadi mana 72 ni. Allah Ta'ala kata, hanya sungguhnya sedekah itu memberi bagi fakir dan miskin dan amil atasnya, dan muallafat, yakni menjinakkan hati mereka itu bagi Islam, yakni orang yang telah masuk Islam dah, dan sahaya yang mukata, dan orang yang berhutang, dan orang perang, dan orang musafir. Cuba tengok. Dan mengidhafahkan sedekah itu oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut bagi bagai yang 4 yang pertama dengan lam. Lam lil milki dia bagi. Yakni lam mana? Lam yang menunjukkan maknanya bagi milik. Jumpa tak? Jumpa deh. Dan pada 4 yang kemudian dengan fi zarfiyah. Cuba tengok. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, atau pada kata fuqara, betul tak? Lil masakin
Wal amilina 'alaiha ni pun lil amili. Nah, atau pada kata fuqara lagi. Wal muallafati qulubuhum, ini pun atau pada kata fuqara dengan lam. Tu tengok. Jadi memberi ketahui, memberi faedah fahamnya akan bahawasanya lam lil milki itu, lam dengan makna milik itu dengan itlaq pada orang yang empat bahagi yang pertama. Jadi mutlak. Boleh dapat orang panggil bila harta zakat tu didapat oleh fuqara wal masakin wa amil. Wal muallafat tadi. Itu milik dia lah. Ikut dia nak buat apa-apa. Sebab tu tadi tu kata ujrah tu. Tu bukan orang panggil sebagai zakat dah. Kerana orang panggil empat bahagian yang pertama tu Allah Ta'ala mari dengan lam. Maka lam tu makna yang dihantar pada lam tu lam lil milki. Mana lam yang menunjuk mana milik. Artinya mutlak. Dapat ke fuqara wal masakin wal amil wal muallafa, ikutlah dia nak guna habis apa, nak guna buat apa. Maknanya gitulah. Ini buat rumah ke, ini buat modal nega ke, ikut dia. Sudut cara dia boleh menghabisi dulu. Dan dengan qaid milik pada yang empat bahagi yang kemudian. Qaid itu. Mana empat bahagi yang kemudian? Wa firriqa. Waw atah tu waw atah lil mutlaqil jama'i saja, semata-mata nak ipung ya. Tak? Tu tengok. Jadi wa firriqa tu yang mari dengan fi zarfiyah. Wa firriqa biwal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Maka sebab tu hamba mukatak tadi. Walaupun harus kita boleh kita bagi kepada hamba mukatak, kalau ada lagi lah hamba tu, hamba tak ada dalam ni dah. Kalau sekali pun harus kita bagi pada hamba orang katak tu. Contoh kita kata lebih. Lebih tu dia kena mari balik. Faham tak? Kita kata tu dia kata kamu kalau bayar kepada saya awal Muharram, awal Rejab, awal Safar, 2 kali bayar tu 50. Sekata maka merdekalah awak. Kita nyawi 200. Maka hak merdeka berapa ya? Berapa tu ayat dia? Dia dapat merdeka dengan bayar berapa? 100 ya. Maka lebih lagi tak? Maka boleh tak? Dia nak membuh dalam poket dia, nak bagi McDonald ke mana? Boleh. Faham tak? Itu kerana milik dengan qaid. Tujuan apa dia beri zakat kepada hamba orang katak tu? Untuk dapat merdeka. Bila dah dapat merdeka, lebih lagi ada duit. Maka wajib dah hantar balik. Wajib hantar, bukan milik sempurna dia dah. Kerana dia tu wafir riqa. Dengan fi dengan fi zarfiyah. Maka memberi makna qaid. Qaid. Sama juga. Apa lagi? Wal gharimin orang buta. Dia buta 40,000. Contoh kita kata zakat 50,000, lebih lagi tak 10,000. Dia pergi mohon jabat zakat. Ada ni. Lululah 50,000. Dia buta 40,000 lah. 10,000 lagi lebih ni. Wajib tak dia hantar balik? Wajib. Tak boleh kata muncullah ada 10,000 lebih lagi ya. Boleh. Atau kita kata dia buta 40,000. Dia minta dengan zakat 40,000. Bila dia gigi Allah tolonglah nego tu ginilah mau bayar 30,000 lah. Sikit ngomong. Lebih lagi tak 10,000. Lebih lagi. Maka hak lebih tu haram dia dok guna tu. Tu kerana dia tu asnah gharimin. Apa? Buta. Maka tidak orang panggil dia milik dengan secara mutlak. Harta zakat orang panggil zakat bagi ke dia tu. Wajib hak lebih tu dia kena hantar balik. Kita kata tu hutan tu nego dia kata 30,000 lah, marilah bayarlah 30,000. Dia minta dengan jabat zakat, dia kata hutan 40,000, buat resip ke apa gitu gini lah. Buat mari perjanjian ke apa 40,000. 40,000. Zakat pun 40,000. Dia pergi nego dengan tuan hutan, boleh 30,000, lebih lagi 10,000. Harus tak dia nak guna buat belanja? Haram. Wajib dia kena hantar balik ke jabat zakat. Itu. Sama juga fi sabilillah.
Askar jihad fi sabilillah. Nah, kita kata kelengkapan perang tu kalau dia beli apa semua cukup lekat dengan senjata apa, habislah 20,000. Tiba-tibanya ada lebih lagi duit. Wajib kena hantar balik. Bukan awak belanja McDonald tengah-tengah nak pergi perang tu jumpa anak kedai McDonald boleh guna sini. Tu tengok. Cuba tengok tu. Dan dengan qaid milik pada yang 4 bahagi yang kemudian. Tu. Jadi milikkan apabila dibelanjakan pada barang yang diberikan kerana nya barang. Kenapa kau orang panggil diberikan zakat kepada ar-riqab? Hamba kata untuk merdeka. Orang hak buta supaya dapat bayar hutang. Fi sabilillah supaya dapat beri apa, supaya dapat beli kelengkapan perang. Tengok. Tu tengok. Maka jikalau tiada dibelanjakan dia, nescaya dikembalikan. Wajib hantar balik. Tu wajib hantar balik. Dan diantahkan dengan waw. Waw tu jam'un. Waw tu li jam'il mutlaqil jam'iyah, itu maksudnya. Kerana memberi faedah bersekutu mereka itu atas bersamaan pada memberi akan mereka itu, maka tiada harus diharamkan setengah mereka itu, dan tiada pula diberikan kurang daripada saman daripada harga. Habis itulah. Jadi nak ayatnya, walaupun asnah atau asnah, tapi milik itu beza. Jadi 4 bahagian. Yang pertama Allah Ta'ala firman tulil fuqara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Itu diathah dengan lam menunjuk makna milik sempurna. Milik mutlak dengan secara itlaq. Ada puwafir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil, itu diathah dengan fi zarfiyah, memberi faedah kata bahawasanya milik dengan secara qaid. Maka tak boleh lah dia nak guna sesuka hati dia nak belanja suka-suka tak boleh. Habis orang panggil kehendak apa hak sepatut orang diberikan zakat kerananya, maka hak lebih lagi wajib dikembalikan kepada jabat zakat. Gitu. Wa dzakaral musannifu, dan telah menyebutlah oleh musannif minha setengah daripadanya, daripada samaniyah tadi, daripada 8 tu isnaini, 2 saja. Jadi musannif dia tak sebut belaka, dia tak syarah belaka lah. 8 tu kerana kalau dia syarah ni jadi panjang pula kitab dia ni. Tu hanya dia sebut 2 saja. Tu pun atas jalan ikhtisar, maka sebab tu kalau kita nak tahu dengan lebih lagi, kena buka kitab mutawwala, kitab yang lebih besar lagi, panjang-panjang bahas lagi. Seumpama kitab Buyatul Tulak ni panjang kak, mana lengkap lah kalau nak kira kak dia bahas tu. Habis biqaulihi, dengan katanya musannif, kal faqiri, seperti fakir. Ini asnah yang pertama ni, fakir. Siapa kau fakir? Wahwa, dan bermula ia al-fakiru ni. Fakir ni siapa? Man la yaqdiru ala saddi hajatihi bimalin. Man, mereka la yaqdiru, yang tidak berkemampuan lah ala saddi hajatihi, di atas menutupkan hajatnya, memenuhi hajat. Menutup ni saddi, mana menutup, mana nak penuh hajat. Tak mampu nak penuh hajatnya bimalin, dengan harta. Wala kasbin, dan tidak mampu juga di atas menutupkan hajatnya bikasbin, dengan usaha mana? Halalin, yang halal. La ikin bihi, yang layak dengan dia, dengan man mereka tu. Tu kalau tak silap dalam ni pun ada yang sebut ni. Tengok dah. Sedap dalam kitab Buyatul Tulak ni panjang sikit. Kita baca sikit. Adapun fakir yang mustahik zakat itu,
Tuk fakir ni siapa? Maka iaitu barang siapa yang tiada baginya harta dan usaha yang halal, yang layak dengan dia dengan barang siapa, yang memadai, yang mencukupi akan hajatnya barang siapa. Tu. Anggap dia kau orang panggil hajat dia tu. Bayang pada kata hajat dia tu daripada makanan. Tak cukup semua makanan. Nah, sepatut kena makan sepinggir bagi dengan anak bini. Nah, semulut seorang ada makan. Fakir tu. Nah, dan pakaian. Pakaian pun tak cukup. Gile bakar. Di sini. Tu. Kalau dia tubik luar agak, jawab dia bini anak telah jawab lah dalam rumah. Di sini. Tu. Lepas tu dia bini dia pula nak keluar, maka telanjang bogel lah dia pula dalam rumah. Tak cukup tu lah, tak cukup. Dan pakaian dan rumah tempat kediamannya tak cukup kak. Nah, bilik anak, bilik mopok sekali tidur ramai-ramai tak boleh gitu. Nah, jangan ada bilik adik anak tina, bilik anak jatah. Nah, dia kena ada bilik anak tina, anak jatah, bilik mopok tak boleh duduk campur gaul habis itu tak boleh. Tak cukup lah. Dan sekalian yang tiada dapat tiada dengan makna yang mesti. Benda hak mala budda minhu, benda hak tidak dapat tiada mana mesti daripada sekalian bagi dirinya. Benda tu untuk diri dia sendiri dan bagi mereka yang wajib atasnya seorang tadi tu nafkah di dalam masa yang tinggal daripada umur yang ghalib. Umur yang ghalib ni lagi akan menyata. Tu umur yang ghalib. Nah, kalau tak silap lah kita ni pun ada yang menyata umur yang ghalib ni. Kau tak ada. Kamu tak ada. Tak ada. Dalam kitab ni ke? Ada. Seumpamanya seperti orang yang berkehendak ia seorang akan belanja pada tiap-tiap hari kepada 10 dirham. Ini contoh. Sehari-hari ini dia kena habis 10 dirham belanja. Maka tiada diperolehnya seorang melainkan 2 dirham atau 3 dirham. Cukup tak? Tak cukup lah. Keperluan dia, hak benda hak tak dapat tidak, dia kena belanjanya 10 dirham. Tiba-tiba sehari itu 2 dirham, 3 dirham. Nah, kita kata. Dan jika ada ia sehat, ni rayah ni. Dan jika ada ia sehat tubuh dan yang meminta-minta kepada segala manusia sekalipun, tak kira lah. Kata mu ni tubuh sehat, kerja malah. Tak kira gitu. Ni. Banyak ke dalam Facebook tu komen. Kerja tubuh sehat, kerja malah, sibuk nak kutip, nak duit zakat semua, jabat zakat. Tak kira. Nah, ia dah mampu nak mana? Nah, jawab zakat lah kena carinya. Asnah fakir. Bukan orang panggil jawab zakat sibuk duk kutip zakat saja. Ni. Lepas tu lok kat NGO duk cari tuk fakir mana dah. Tu jawab zakat duk gaya kaki tunggu duit masuk. Jadi tu. Tu lagu tu. Sekalipun dia sehat tubuh badan tak kira. Dan tiada pula umpama suami yang memberi nafkah. Dan tiada bapa dan nenek atau anak dan cucu yang memberi nafkah yang memadai. Itu syarat lagi. Tak ada tok lelaki hak nak beri nafkah pada dia. Macam armalah tu lah. Ibu-ibu tunggal. Tak ada bapa, tak ada nenek, anak yatim, anak cucu tak ada. Anak kau cucu kau nak bagi tak ada dia. Sebatas kera gitu je nak beri nafkah pada dia. Yang memadai. Kalau ada sekalipun tak memadai. Ada anak duit-duit tapi sikit lah, tak cukup. Tak memadai. Sehari kena 10 dirham. Anak duit 1 dirham. Mana cukup itu? Sekali pun lagu tu. Tetap juga orang panggil tok fakir. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah bahawa orang yang berusaha itu bukan fakir dan jika tiada ia. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah bahawa orang yang berusaha, orang yang kerja itu bukan fakir. Orang yang boleh buat kerja tu orang tak panggil fakir.
Dan jika tiada ia, babu aku telefon. Halo, Assalamualaikum. Tidur. Oh, dah ada kelas. Oh, tak apa ya. Oh, dah ni apa Yusuf lagi ambil stand ni ya tak apa. Tak apa. Ni start dah duk ngajar dah ni. Tak apa. Mula dah. Baba dah kelas ni. Tu tak akak apa tu. Tu tengok mana tadi. Dan jika tiada ia, ia orang yang mampu berusaha tu berusaha sekalipun. Nah, itu kata Syekh Ibn Hajar lah. Dan demikian lagi orang yang ada baginya harta dan atasnya hutang sekadar hartanya atau kurang daripada hartanya, sekira-kira tiada mengeluarkan dia daripada kepapaan, itu pun bukan fakir. Berak. Itu pun bukan fakir kat tu. Mana orang ada harta, dia ada harta tapi atas harta dia tu ada hutang. Hutang mana? Sekadar harta dia. Kita kata dia ada harta 10,000. Dia berhutang juga 10,000. Atau kurang daripada harta dia. Kurang sikit kita kata. Sekira-kira tiada mengeluarkan dia daripada kepapaan. Kalau orang panggil dia bayar hutang, duit dia ada 10,000. Dia hutang tu 8,000 kau contoh. Atau 7,000. Lepas tu jadi apa tak dia? Tak apa lagi. Ada 3,000 lagi. Boleh belanja lagi, buat modal itu, buat nego kau berapa dah ni. Itu pun bukan fakir. Dan jika ada hutang tunai sekalipun, tiada diberi zakat daripada bahagian fakir hingga dibayarkan dia harta akan hutangnya. Habis itu. Sampai bawah tu lambat weh. Dan jika ada bagi seorang rumah tempat kediaman yang berkehendak ia kepadanya lagi layak ia dengan dia, maka iaitu fakir juga. Fakir juga. Dan jika ada bagi seorang rumah tempat kediaman yang berkehendak ia seorang tu kepadanya tempat kediaman, lagi layak ia kediaman tu dengan dia dengan seorang, maka iaitu fakir juga. Rasa jatuh tu dah. Tiada fakir kau. Dan demikian lagi jika ada baginya beberapa kain pakaian dan jika kerana akan perhiasan dirinya sekalipun, tidak fakir ini. Dan demikian lagi jika ada baginya sahaya yang berkehendak kepadanya akan khadam, dan jika berbilang-bilang sekadar hajat bagi orang yang sepatut sebab muruah berkhidmat sendirinya atau masyakkah yang tiada tertanggung pada adat jika tiada berkhidmat. Dan demikian lagi jika ada baginya kitab ilmu syarak. Yalah fakir juga lah ni. Tu fakir juga. Fakir. Fakir juga. Dan demikian lagi jika ada baginya beberapa kain pakaian dan jika kerana akan perhiasan dirinya sekalipun, tetap juga dia fakir. Dan demikian lagi jika ada baginya seorang tu sahaya hamba yang berkehendak kepadanya kepada hamba tu akan dia berkehendak kepadanya kepada seorang tu akan khadam. Dan jika berbilang-bilang sekadar hajat bagi orang yang sepatutnya sebab muruah berkhidmat sendirinya, dia kena jaga muruah dia nya. Kalau dia khidmat sendiri jatuhlah muruah dia. Atau masyakkah yang tiada tertanggung pada adat jika tiada berkhidmat. Tu berat sangat dia nya, orang panggil sakit. Sakit stroke kau gapo payah orang panggil kalau dia nak khidmat sendiri, masyakkah. Maka dia berhajat kepada khadam, hamba. Tetap juga dia tu fakir. Ni tengok sini nak ayat ni. Dan demikian lagi jika ada baginya seorang kitab ilmu syarak. Tu itu orang pergi maktabah ustaz tengok, banyak kitab ustaz. Kalau jual hak ni, juta ustaz. Sedap dia. Demikian lagi jika ada baginya seorang kitab ilmu syarak. Tu khidih je turun. Dia kata ustaz tu fakir apa ustaz? Dia turun kita tengok maktabah. Ni kitab berapa ribu, ni kitab ribu-ribu, ni kitab mahal-mahal ni. Ilmu syarak dan alat, yang ilmu alat bagi orang alim. Atau mufti yang berkehendak ia mufti kepadanya kepada kitab ilmu syarak dan ilmu alat. Dan jika ni royah, dan jika berbilang kitab pada suatu bagai daripada ilmu, kita kata kitab fiqh tu banyak mana kitab fiqh. Kitab nahwu tu banyak mana kitab nahwu.
Kita mantik tu banyak mana kita mantik? Kata cukup cukup lah ustaz. Ni banyak pegapo. Lepas tu kata tu pakai. Nah, sedap ide. Nah, atau berbilang naskah daripada bagai ilmu sekalipun. Banyak. Kita kata, ini kita munil mutak ke? Ini kita munil mutak ke? Banyak ni ustaz. Nah, 2-3 naskah kita tulah ni. Ini tobok lain. Ini ada tahqiq dia. Nah, tu. Sekalipun lagu tu. Ni tafsir bagi atas sekalipun. Maka dinamakan fakir jua. Situlah nak habis situ ya. Jadi Hamdi Hide yang hidup deki yang ustaz. Nah, atau ustaz apa tu fakir apa? Nah, jual kita dia kaya, boleh buat rumah putih lagi. Contoh. Jual makhtutah tu juta tu. Oh Hamdi. Makhtutah tu bawah tu juta. Quran tulisan tangan ke apa tu juta tu kalau nak beli tu. Nah, kalau nak beli tu boleh jual juta. Nah, ya tengoklah ya nilai lah kertas tu berapa ratus tahun dah. Nah, boleh kat juta lah. Barang-barang lama ni. Kita lama. Nah. Tu. Tak kira. Sekalipun lagu tu maka dinamakan fakir jua. Jadi jangan duduk deki lah. Tu. Ada lagi tak? Ada lagi bawah tu. Ni fofok mulia kat ni. Dan demikian lagi orang yang kuasa atas usaha yang haram yang tiada layak dengan muruahnya. Fakir kak. Dia kata, demo ni tubuh badan gini baik demo hijau bapa ayah ya. Ni boleh banyak ni sekor-sekor tino demo jual kat berapa ni? Halal ke hijau gitu? Halal tak? Haram. Tak layak. Pasal dia tak hijau gitu, tak ada duit lah dia. Tak cukup lah untuk memenuhi keperluan sehari dia. Maka dia fakir tak? Fakir. Dan yang ada mempunyai harta yang gaib 2 marhalah. Ada harta tapi tak tahu duduk mana. Duduk mana? Lebih daripada 2 marhalah. Contoh kita kata 2 marhalah atau lebih. Kita kata ada harta dia duduk Amerika tu. Gaib lah. Bukan duduk sini dah. Duduk di Amerika tu. Gaib tu. Pak Amerika dengan Sungai Buloh ni berapa kilometer? Boleh ukur? Boleh tak ukur? Apa tak boleh ukur? Buka map location. Tarik Amerika Syarikat. Boleh tahu lalu berapa kilometer sini ke Amerika Syarikat. Lebih tak 2 marhalah? Lebih Atau ada baginya seorang harta yang dihutang orang dengan bertangguh. Hutang bertangguh. Tu. Ada duitnya 1 juta tapi demo tu nak bayar ke kita tu lambat sikit. Nak duk bayar 1,000 sebulan. Itu. Hutang bertangguh dia panggil. Maka iaitu fakir juga. Fakir juga tu. Fakir juga tu. Hingga sampai ia kepada hartanya. Siapalah harta di Amerika tu siapa ke dia? Barulah hilang. Orang panggil title fakir. Atau sampai ia kepada ketika bayarnya. Mana? Orang hak hutang bertangguh dia tu bayar habis duit dia. Maka hilang lah. Fakir. Faham tak? Tetapi dengan syarat jika tiada diperoleh orang yang mengutangi akan dia. Syaratnya. Tetapi jika ia meninggalkan seorang akan usaha yang diketahui sebab mengerjakan ibadat yang sunat seperti sembahyang dan lainnya dan melazimkan khalwat, maka tidak dinamakan fakir. Jangan diberi zakat daripada bahagian fakir. Kita kata dia tu boleh nak usaha, nak kerja, tapi dia tinggal kerja apa? Dia sibuk zikir, semaya tahajud, semaya duha berapa puluh rakaat. Duk keluar sana, keluar sini. Ajak sana, ajak sini. Sini. Ni marah tu. Yunus Akapiah tak boleh. Sini. Tu kerja sunat. Ataupun masuk tarekat tu duk keluar situ, keluar sini. Duk zikir situ, zikir sini. Duk kerja sunat. Maka tiada dinamakan fakir. Orang tak panggil fakir tu kita. Jangan diberi zakat daripada bahagian fakir. Sini baru siapa fok kita. Sekali lagi pula. Bersalahan jika meninggalkan usaha. Macam hidup dia tinggal kerja. Patut dia boleh kerja dah.
Tu hidup umur apa dah? 25 lah. Oh sama tua kamu memang Jawa. Mung 20 ni. Tua lagi. Hamdi 23. Muda lagi. Nah. Fok boleh kerja ni. Tapi dia tinggal usaha, dia tinggal kerja. Tu. Sebab apa dia tinggal usaha? Nah, bersalahan jika meninggalkan usaha, meninggalkan kerja yang diketahui sebab masyghul, bersibuklah ia Khidir, ia Aiman Jawa, ia Hamdi menghafazkan Quran. Contoh, duk sibuk ngapa Quran. Ditafik ni kalau hafal Quran. Atau membaca ilmu fiqh. Ni mondok lah ni. Duk mondok lagi umur 26, 25. Nah. Tapi pondok sungguh lah, bukan duduk tidur atas katil di pondok. Aiman Jawa. Nah. Kata saya duk pondok lagi, saya boleh terima zakat lah. Duk pondok ngaji tak? Tidur tapi ada jadi. Ini duk membaca ilmu fiqh atau tafsir atau hadis. Ni di pondok lah ke ni? Atau ilmu batin. Bukan batiniah tu bukan. Ilmu batin tu mana ilmu halu-halu. Faham tak? Ilmu hak payah-payah. Ilmu wadha, ilmu istiqaq, tu ilmu batin tu. Tu. Ataupun ilmu batin ni boleh ke ilmu tasawuf. Tasawuf hak mukasyafah batiniah tu. Mana seumpama kita hikam. Nah. Kitab Qutul Qulub, kitab hak payah-payah, hak halu-halu. Atau ilmu Allah. Ya dah, pondok dah. Nak ngaji nahwu, nak ngaji sarah, balaghah, makni, bayar, batik, gapo duk sibuk ngaji ilmu Allah. Ia menegahkan daripada usaha. Kalau yang lagi hijau, ustaz buat dia. Tu contoh. Tu. Kalau mu hijau hidup buat. Tu tak boleh hijau apa tu? Kena ambil zakat Dah jabat zakat tak weh. Jabat zakat raya. Ia siasat sungguh-sungguh pula. Pondok daftar kodok, pondok ni gini gitu gini macam-macam pula ya. Nah, inilah payah weh. Nah, payah hidup. Sini. Mati pun susah, hidup pun susah. Tu patut kita boleh zakat ni. Patut orang pejabat zakat ni kena mari pondok beri duit zakat pondok. Bukan orang pondok kena pergi jabat zakat, rukah pagar zakat, minta zakat bukan. Nah, bahagia gapo kita boleh? Bukan asnaf fi sabilillah. Tok fakir. Bab tu orang Kelantan, orang Tani panggil pelajar pondok tok fakir ni. Mana? Tok fakir pondok ni dah. Tok fakir kita ni. Nah, jadi bukan kita kena pergi jabat zakat, rukah atau bukan. Jabat zakat tu kena mari pondok. Berapa orang belajar sini? Nah, hak belajar sungguh siapa? Contoh kita kata Aiman Jawa berubah dalam ni boleh ada zakat. Dok berubah lagi dok tidur mak. Tak boleh. Gitu ni. Contoh. Tu orang pejabat zakat tak boleh komplain. Mu ni umur 20 ni dah. Ngaji gapo lagi? Bengok mu ni. Banyak ke dia qadi iyak ngaji umur 94 tahun. Apa ya? Umur 104 baru jadi tok qadi. Baiklah. Belik apa? Umur 94 baru ngaji tok qadi iyak. Nah. Belik apa? Qadi dulu hakim bukan qadi tok kadi akad nikah, aku nikah akad nikah bukan. Ya tak boleh main komplain. Tak boleh lah. Warna jambe misal lagu ni umur berapa dah ni Khidir ni? Umur 25 cik. 25 tak boleh zakat lah, tak boleh. Kuat tu badan mak. Kena pergi kerja jual air lah. Tefilat mana tu? Tak ada ni. Tak boleh lah duduk ngaji pondok gini dah mau besar dah umur 25, 26, 27 ni. Nah. Kita kata tapi kita kena ngaji. Ustaz kita kata kalau pergi kerja kena buat. Nah, tak boleh kena pergi kerja ni. Duit zakat kita ni sikit-sikit yang kita bagi. Abahmu. Nah, minum buat atas muka jabat zakat kalau zakat kita. Nak minum buat mana tak aja mari. Nah. Tu. Tak aja mah. Aja mari. Payah tu tak gaji mah. Mari. Itu ni. Tu. Berat. Tengok ni. Bersalahan jika meninggal. Dobik molek sini. Kalau boleh ada hak lain warna kuning tu, garis lalu. Mudah je rembah di pejabat zakat. Itak yang tu tolak ni kulit gerah agak lah. Nah, dia mau rembah atas muka tu, bekok kat lah. Ayak kerja.
Nah, mugib jabat lakak. Nak kita ambil surat aku yang belajar aku, gib jabat lakak royak dia. Ni surat aku yang saya belajar di pondok ni. Ni tanda tangan tu guru saya. Nah, jadi saya nak bahagia saya sebagai fakir. Mana dalil fakir ni kita sebut. Bersalahan jika meninggalkan usaha, tinggal kerja. Nah, letih kerja tiap-tiap minggu jual ni, akhir royak. Nah, kita lengit muka-muka boleh 100 lebih ya. Contoh. Ya pun tinggal. Lepas tu nak apa? Nak ngaji penuh. Lepas tu, pergi minta. Kalau sahabat zakat tak bagi kita pergi minta. Pergi minta. Oh, zakat cakap banyak lah. Mau zakat banyak tu. Nah, aku dah award depan Tuhan akhirat Allah. Nah, kenapa? Karena kita masa ni. Sebab masyghul ia menghafal Quran. Duk sibuk hafal Quran. Macam di tahfiq. Nah. Atau membaca ilmu fiqh. Macam di pondok-pondok. Duk ngaji ilmu fiqh. Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, tu ngaji ilmu fiqh atau tafsir. Nah, tu ngaji tafsir jalan lain, ngaji Hasyiah dia sawi pula, ngaji pula Futuhatul Ilahiyah ke apa. Dah sibuk ngaji tafsir. Atau hadis, ngaji Sahih Bukhari Muslim. Nah, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud ke apa. Atau ilmu batin, ilmu tasawuf. Hikam, kita hikam. Nah, tu ngaji kita ilmu tasawuf, Qutul Qulub ke, Risalah Kusyairiyah ke, atau ilmu Allah, dok ngaji nahwu, sarah, ma'ani, baya, badai, mantik ke apa semua. Yang mana masyghul tadi tu sifat bagi masyhur, yang menegahkan daripada usahanya. Tak ada nak kerja lah dia dok sibuk ngaji. Nah, ni dak dia pun nak ngaji, dia nak ngapa? Nak kerja jual air tepi jalan pula. Allah, banyak perkara pada pelotok sombak. Nah, ni kalau ikut Islam sungguh mudah apa nah. Nah. Tapi apa payah tu kerana birokrasi. Kuat sangat. Bukan duk ikut Islam mana? Birokrasi tu kuat sangat. Nah. Tu maka iaitu orang pelajar tahfiz, orang pelajar pondok ni dinamakan fakir. Fakir tu bila dinamakan fakir, diberi zakat akan dia, akan fakir, akan pelajar tahfiz, akan pelajar pondok, hok ngaji, hok main basikal tengah hari, hok tak sing ngaji. Nah, tu tak ya. Batu jabat zakat ni kalau nak pergi zakat kena orang tanya ustaz Ustaz tak tahu siapa hok masyhur sungguh, hok sibuk sungguh ngaji. Nah, hok sibuk sungguh ngaji. Apa? Nah, Yusuf, Hamdi, Nova tak ada pakai spek. Nova pakai spek tak nampak lagi ya sibuk tu. Nanti kita tengok dulu. Kita kena siasat. Alju, sibuk ngaji. Lupi, tu sibuk ngaji. Dia lah kedak tahu. Mu suka ni. Anda tak sibuk ngaji tu. Tak boleh lah. Manakala Hamdi suka tu tak boleh lah. Jabat zakat tak boleh hui ya zakat. Nah. Sungguh tak Hamdi? Dia tak sibuk lah. Dahsyat ni. Masuk kelas lewat semua. Nah tengok. Maka iaitu dinamakan fakir. Diberi zakat akan dia. Akan pelajar tahfiz, pelajar pondok tu kena beri zakat atas nama asnaf fakir. Bukan fisabilillah, bukan. Fisabilillah orang pergi perang. Kerana manfaat umum bagi dirinya. Kenapa kau dia tu dikatakan fakir juga? Ilak dia. Karena manfaatnya umum bagi dirinya dan yang lain. Sesok demon ni hak tu akan jadi tok qadi, tok fuqaha, tok mutakallim, gapo semuanya. Tok imam, tok guru, ustaz, tok mudir, tok ustaz, tok ni, tok macam-macam tok lah. Nah. Maka manfaat dia tu umum. Mana? Dia mengaji tu bukannya untuk diri dia dan untuk orang lain. Bersalahan yang dahulu. Mana yang dahulu? Hak tinggal kerja sebab mengerjakan ibadat yang sunnah. Tu duk zikir, duk berkeluar. Duk ngatik sore gitu ni. Tinggal kerja nak rapat Tuhan kata. Bersalahan hak dahulu adalah manfaat hak dulu tu tertentu bagi dirinya juga. Tidak umum pada orang lain. Tengok. Mana lagi? Tak ada lah. Tu je.
Sebab tu baca habis tu sebab ada fok kita dia dalam perbahasan tok fakir. Mana hak aku hak atas tu tadi. Mana Hamdi Qadir tak boleh nak iktikal lah. Kata apa ustaz ambil zakat agak fakir kau mana? Kitab-kitab mahal-mahal. Hei, ni ayat dah ni. Maka dinamakan fakir juga apa? Habis itu. Jadi tu fakir tu. Man la yaqdiru ala saddi hajatihi. Mereka yang tidak berkemampuan lah di atas menutupi akan hajatnya. Nak menutup akan hajatnya dengan apa? Nak tutup tu bimalin dengan harta, wala kasbin dengan usaha pekerjaan halalin yang halal, laike yang layak bihi dengan dia dengan seorang. Tu apa kau hajatnya? Hajat tu apa? Min tu bayar dia lah. Min mat'amin daripada makanan, wa malbasin dan pakaian, wa maskanin dan kediaman tempat tinggal, wasairi dan pada sekalian ma barang la budda yang tidak dapat tidak minhu daripadanya barang tersebut tak dapat tidak daripadanya barang tu bagi siapa? Li nafsihi bagi dirinya, wa mumawwinihi dan mereka yang wajib dia menanggung akan dia, wajib dia belanja nafkah akan dia. Tu mumawwinihi allazi talzamuhu mu'natuhu, yang wajiblah akan dia, yang melazimilah ia seorang tadi tu mu'natuhu, membelanja akan dia, la ghairu tidak pada yang lain. Habis. Tu. Wa iniqtadatil adatu infaqahu ala ma yaliku bihi. Dan jika sekalipun menghendakilah oleh adat akan infaknya ia di atas barang yang layaklah dengan dia dengan barang sekalipun. Tu tetap juga dinamakan fakir. Betul situ dulu. Wa init tadatil adatu infaqahu. Itu ayah tu asal. Wallahu a'lam. Jadi kita tutup fakir tapi tak segi minta duit zakat. Lepas tu duk pergi hijau. Berasa orang panggil takabur. Berasa orang panggil apa? Takabur lah. Sebab tu kita kena minta lah duit zakat tu. Sebab apa tempat kita tu asnaf fakir. Kalau dia kata kau apa, bawa kitab buria tu tolak siap-siap. Pergi pejabat zakat tu bawa surat aku yang mengaji, lepas tu bawa kitab buria tu tolak. Bawa juga sekali Fathul Qari ataupun Hasyiah Baijuri. Nak kukuh sikit. Tak siwi juga lembah atas kepala tiga-tiga kitab. Mana ni? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Mana? Hari tu berhenti tengah itu. Sakit perut, nak beruk. Mana? Wala tusahibi syaitana. Situ. Baik. Jadi cerita hari itunya diriwayatkan ruwiya anna rajulan, bahawasanya satu orang laki-laki min Bani Israel. Laki-laki itu daripada Bani Israel lah, jamaah menghipunglah ia sama ni natabutan. Hipung 80 peti besi. Ada gapo dalam peti besi itu minal ilmi daripada ilmu yang ini kitab. Tapi walhalu annahu, padahal bahawasanya laki-laki tersebut la yantafi, tidak dapat mengambil manfaat bi ilmihi, tidak dapat bermanfaat, tidak mendapat manfaat dengan ilmunya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, maka mewahyulah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi mereka itu Bani Israel alaihi salamu, supaya apa? Supaya an tafsiriyah. Supaya kul katakan kepada laki-laki tadi lihazal jami'i, kepada sang penghimpun, ai jami' litilkal kutubi, jami' litilkal kutubi, sang penghimpun kitab-kitab. Kata guana, lau jama'ta kasiran, jikalau menghimpunglah oleh engkau akan banyak minal ilmi daripada ilmu. Muhimpung boleh 80 kontena kitab sekalipun, lam yanfa'ka.
lam yanfa'ka, nescaya tidak memberi manfaat lah akan dikau, illa, melainkan dapat manfaat dengan ilmu yang muhipung tu, kitab-kitab yang muhipung tu, melainkan illa anta'mala, melainkan bahawa engkau amalkan bisalah sati asya'a, dengan 3 segala sesuatu. Ana mana 3 tu? Pertama, la tuhibbud dunya, jangan engkau cintakan dalam hati engkau tu akan dunia, ai mata'aha wa zukhrufaha. Mata benda dunia dan perhiasannya dunia. Jangan mu cinta akan dunia, jangan mu cinta akan mata benda dunia dan perhiasan dunia. Kenapa? Falaisat bidaril mu'minina, al-fa'ud li ta'lili. Mana? Kerana li'annaha ay li'anna dunya laisat darajazain lil mu'minina. Bukanlah ia dunia tu ialah negeri tempat balas baik untuk orang beriman. Fa inna darasawabihim, maka bahawasanya negeri tempat pahala balas baik mereka itu orang mukmin, al jannatu ialah syurga. Itu yang pertama. Kalau kita tu nak bermanfaat ilmu kita mengaji, jangan pertamanya kita cinta kepada dunia. Yang kedua, wala tusahibi syaitana, jangan engkau tu bersahabat akan segala syaitan. Jangan mu bersahabat dengan syaitan, jangan. Lagu mana bersahabat dengan syaitan? Dia ajak dia kedai kopi, kedai adam untuk makan roti canai kali syaitan. Bukan mana sahabat dengan syaitan lagu tu bengang. Wala tusahibi syaitana, jangan mu bersahabat dengan syaitan, bi antuti'a amrahu, dengan sekira-kira bahawa taat engkau akan perintahnya syaitan. Perintah syaitan tu bi mukhalafati amrillahi wa rasulih. Pasti dah dengan menyalahikan perintah Allah dan Rasulullah. Kalau mu taat perintah syaitan, pasti dah mu akan menyalahi perintah Allah dan Rasul. Kenapa? Karena syaitan tu pasti dah musuh. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa, dalam Quran sebut. Inna syaitana lakum aduwan, sesungguhnya syaitan bagi kamu tu ialah musuh, fattakhidhuhu, maka jadikanlah ia syaitan tu aduwan, sebagai musuh. Tu Allah Ta'ala janji ke apa? Allah Ta'ala janji cukup rezeki orang mengaji agama. Allah Ta'ala janji siap dah rezeki orang mengaji agama. Tiba-tiba tak yakin lagi. Duk fikir. Apa? Tuhan janji dah. You duk dengar syaitan berjanji. Mana syaitan berjanji? Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu berjanji dengan kamu. Ya'idukum, berjanji mereka itu dengan kamu. Bil faqri, dengan pakai miskin. Musdekah fakir. Mu hantar anak ngaji pondok, pala otak pok anakmu tu jadi besar, tubuh jadi kecil halus. Sebab apa? Tak cukup tak cukup makan. Betul tak gitu? Betul tak ngaji pondok tak cukup makan? Lebih makan ada. Pukul 1 pagi 2 pagi duk goreng je aku tengok. Tu tengok. Tu. Dia duduk ikut setan. Bila ikut setan, menyalahikan suruh Allah dan Rasul. Kenapa jangan mu bersahabat dengan syaitan? Artinya jangan mu taat perintah-perintah syaitan. Karena bila mu taat perintah syaitan, mu tu menyalahi dengan perintah Allah Ta'ala. Falaisa birafiqil mu'minina ay li anna syaitana laisa rafiqan lahum. Kerana tidak adalah syaitan itu, kerana bahawasanya syaitan itu bukanlah teman bagi mereka itu orang mukmin. Falaisa birafiqil mu'mini. Falaisa birafiqil mu'minina, maka tiadalah dengan teman akan orang mukmin. Apa? Li anna syaitana laisa rafiqan lahum. Kerana bahawasanya bermula syaitan itu tidaklah ia teman bagi mereka itu orang mukmin. Jadi kalau mu berteman dengan syaitan, berarti mu tu bukan berteman seperti mana teman orang mukmin. Itu. Wala tu'zi ahadan, dan jangan engkau menyakiti akan seorang pun min ibadillah, daripada segala hamba-hamba Allah. Kenapa? Falaisa bihirfatil mu'minina,
kerana fa ta'liliyah juga. Kerana bukanlah menyakiti akan seorang daripada hamba Allah tu bihirfatil mu'minina. Perbuatan orang-orang beriman kepada Allah. Bukan. Li'annal izaa, kerana bahawasanya perbuatan menyakiti orang hamba-hamba Allah ni laisa sunnatahum, bukanlah perbuatan mereka itu orang mukmin. Bukan. Jadi kalau mu boleh buat amal tiga ni, barulah kitab-kitab kamu beli, kitab-kitab kamu himpun walaupun 80 kontainer pun bermanfaat. Mana? Jangan cintakan dunia dalam hati, jangan ikut suruh syaitan, dan jangan menyakiti mana-mana hamba Allah Taala sekalipun. Tu, jangan. Aiman kecil ni. Mulut tu jangan duk menyakiti orang. Suruh orang balik Myanmar ya. Balik Myanmar namu ni ada guna duk sini. Astagfirullahalazim. Menyakiti orang tak baik tu. Ingat kalau dia cakap tu Tuhan tak dengar. Kalau Tuhan Maha mendengar. Tak boleh cakap gitu. Menyakiti hati orang mukmin, menyakiti hati hamba Allah Taala. Kita sebut ni ahadan tu mukmin ke tak mukmin. Seorang pun min ibadillah. Orang kafir hamba Allah tak? Hamba Allah. Lembu kubah ayat itik gapo aja khimah hamba Allah tak? Hamba Allah Taala tak? Betul? Tak kira. Wala tu'zi ahadan, jangan engkau menyakiti akan satu pun min ibadillah, daripada mana-mana hamba Allah Taala. Kenapa? Perbuatan menyakiti akan orang-orang lain atau hamba-hamba Allah Taala yang lain tu laisa sunnatahu, bukanlah perbuatan mereka itu orang mukmin. Jadi kalau mu tak dapat tiga ni, hipunglah kitab banyak mana pun lam yanfa'ka, tak dapat manfaat akan dika. Habis situ. Wal maqalatu sadisata asyarata an Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, wa daranu qaryatun min qura Dimashqi mata sanata 15 wa mi'ataini annahu qala fil munajati ma'allahi ta'ala ilahi la in talabtani bi zambi la atlubannaka bi'afwika wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Mana? Dah Fidah gimana? Bawa suruh balik Myanmar. Betul tak?